Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar prinsip perakaunan tingkatan 5. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab yang kedua, rekod tak lengkap, siri 1. Standard pembelajaran untuk hari ini, pelajar-pelajar akan pelajari iaitu 11.1 pengenalan rekod tak lengkap, 11.1.1 menerangkan maksud rekod tak lengkap, sebab rekod perniagaan tidak lengkap dan kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan untung atau rugi perniagaan. 11.1.2 pelajar akan belajar bagaimana untuk menjelaskan implikasi rekod tak lengkap terhadap maklumat perakaunan perniagaan. Kita mulakan dengan pengenalan rekod tak lengkap. Okey, pelajar-pelajar, tahukah kamu keuntungan sesebuah perniagaan itu tidak dapat ditentukan dengan tepat jika rekod perakaunan tidak disimpan dengan lengkap. Okey, apa itu rekod tidak lengkap? Rekod tidak lengkap bermaksud amalan perekodan maklumat perakaunan yang tidak mengikut sistem catatan bergu atau kata lainnya mengamalkan catatan tunggal. Okey, apakah itu? Maksudnya di sini ada perniagaan yang mana dia apabila berlakunya sesuatu urus niaga dalam perniagaannya, dia tidak merekodkan mengikut sistem yang betul, sistem catatan bergu. Ya, sepatutnya dia kena rekodkan sekurang-kurangnya 2 akaun atau lebih dengan nilai yang sama di mana ada debit dan kredit. Tapi ada perniagaan dia hanya merekodkan dalam satu akaun sahaja. Itu maksudnya catatan tunggal. Okey? Okey. Perniagaan bagaimanakah yang biasanya mengamalkan rekod tidak lengkap? Biasanya perniagaan yang mengamalkan rekod tidak lengkap ini adalah seperti perniagaan kecil-kecilan. Iaitu contohnya seperti gerai sayur-sayuran, gerai buah-buahan yang biasanya dia akan berniaga di pasar malam atau pasar tani ataupun warung-warung kecil seperti warung makanan dan kedai runcit. Mereka cenderung untuk mengamalkan rekod tak lengkap. Ya. Okey. Okey, apakah sebab berlakunya rekod tak lengkap? Setiap perkara itu mesti ada punca. So di sini punca rekod tidak lengkap. Okey, di sini cikgu buat formula untuk kamu ingat. Okey, ada 4 punca yang menyebabkan rekod sesebuah perniagaan itu tidak lengkap. 4 tidak. Apa tu yang tidak? Tidak yang pertama, tidak catatan bergu. Yang kedua, tidak catatan urus niaga. Yang ketiga, tidak juga musnah. Dan keempat, tidak juga untuk sistematik. Okey, tidak yang pertama iaitu tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Ya, itu punca yang pertama menyebabkan berlakunya rekod tak lengkap. Yang kedua, tidak juga, iaitu catatan urus niaga tidak dibuat langsung. Ya, langsung tak buat. Jangan kata catatan tunggal, langsung tak dibuat. Okey, punca yang ketiga, tidak menyimpan rekod-rekod perakaunan. Sama ada sebab musnah atau hilang. Dan punca yang keempat, dokumen urus niaga tidak
disimpan secara sistematik. Okay, ini empat punca yang menyebabkan terjadinya rekod tak lengkap dalam sesebuah perniagaan. Okey, apabila berlakunya rekod tak lengkap, ia akan menyukarkan sesebuah perniagaan itu untuk mengira keuntungan perniagaan, untung atau rugi perniagaan. Jadi kita sukar untuk mengetahui prestasi perniagaan kita. Jadi bagi perniagaan-perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap ini, adakah ada kaedah lain untuk menentukan untung rugi perniagaan mereka? Jawapannya? Ya, jawapannya ya, ada. Ya. Bagaimana? Okey, di sini ada dua kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan untung atau rugi perniagaan bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap ni. Yang pertama, menggunakan kaedah perbandingan. Dan kaedah yang kedua iaitu kaedah analisis. Okey, kita lihat apa itu kaedah perbandingan. Kaedah perbandingan di mana perniagaan ini boleh membandingkan modal awal perniagaannya dengan modal akhir bagi menentukan untung bersih atau rugi bersih perniagaan. Kaedah analisis merupakan proses menganalisis urus niaga bagi menentukan hasil dan belanja semasa menyediakan penyata kewangan. Adakah rekod tak lengkap ini memberi kesan kepada sesebuah perniagaan? Ataupun tak ada kesan? Jawapannya apa? Jawapannya ada. Sebab tu kamu perlu pelajarinya. Supaya kamu tahu sekiranya sebuah perniagaan ini mengalami keadaan di mana rekod tak lengkap. Ya, apa tindakan yang perlu kita ambil? Kerana ada kesan. Kesan yang pertama, sukar bagi kita menguji ketepatan perekodan perniagaan kita. Disebabkan itu juga imbangan duga tidak dapat disediakan. Ya, akibatnya mudahlah berlaku penyelewengan. Okay, yang kedua, sesebuah perniagaan itu sukar untuk membuat perbandingan perniagaan dengan tepat, ya, kerana rekodnya tidak lengkap. Yang ketiga, sukar bagi sesebuah perniagaan itu untuk menentukan untung atau rugi kerana maklumat perbelanjaan dan pendapatan tidak lengkap. Dan yang keempat, sukar bagi sesebuah perniagaan itu menyediakan penyata kewangan, penyata kedudukan kewangan kerana maklumat aset dan liability perniagaannya tidak lengkap. Okey, sampai kat sini sahaja yang perlu kamu tahu untuk hari ini. Jadi cikgu harap kamu dah faham. Kalau boleh faham banyak lah ya. Okey, yang pertama kamu dah pun faham apakah itu rekod tak lengkap. Kamu dah nampak lah apa itu maksud rekod tak lengkap. Dan perniagaan bagaimanakah yang biasanya mengamalkan rekod tidak lengkap. Apakah punca-punca berlakunya rekod tak lengkap dalam sesebuah perniagaan. Ya, ada 4 punca. Dan kamu juga dah tahu apakah kaedah yang boleh kamu gunakan atau sesebuah perniagaan itu gunakan sekiranya perniagaannya itu mengamalkan rekod tak lengkap. Ya, ada 2 kaedah, kaedah perbandingan dan analisis. Dan akhir sekali kamu dah pun tahu apakah kesan rekod tak lengkap ini kepada sesebuah perniagaan. Okey, jadi kita dah habis untuk hari ini tajuk pengenalan rekod tak lengkap dan cikgu ada tugasan untuk kamu. Ini latihan yang perlu kamu jawab. Okey, jawab dalam buku latihan ya. Yang pertama, nyatakan sebab sesebuah perniagaan tidak dapat mengamalkan sistem perekodan perakaunan yang lengkap.
Yang kedua, senaraikan implikasi rekod tidak lengkap kepada sesebuah perniagaan. Okey, kita akan jumpa dalam kelas akan datang. Cikgu harap kamu faham dan jelas. Sebelum akhiri, cikgu ada kata-kata motivasi buat kamu. Okey, kalau kamu nak cemerlang, kamu kena ingat ya, kecemerlangan akan tercipta apabila pelajar biasa dari keluarga biasa dengan kecerdasan biasa belajar di sekolah biasa tetapi berusaha secara luar biasa, ya. Untuk mendapat kejayaan besar, kamu kena ingat, saya mesti korbankan banyak perkara kecil. Pada mulanya, semua perkara susah sebelum menjadi senang. Jadi ingat ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey, setakat ini sahaja. Belajar di rumah bersama cikgu. Kita jumpa dalam kelas akan datang. Okey, bye.